Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam sesi yang kedua, iaitu dalam membicarakan pelajaran yang ke-13 di bawah bidang ulumul Quran dan yang bertajuk ilmu tafsir. Sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan ilmu tafsir fasa yang pertama. Kita dah belajar apa pengertian ilmu, apa pengertian tafsir, istilah pengertian ilmu tafsir, jenis-jenis tafsir, tafsir bil ma'sur. Kita dah faham dah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis Rasulullah, tafsir bil-ra'yi, tafsir bil-ra'yi al-mamduh, tafsir bil-ra'yi al-mazmum, dan juga contoh-contoh buku tafsir bil-ra'yi al-mamduh, dan juga contoh buku-buku tafsir bil-ra'yi al-mazmum. Dan juga kita dah belajar berkaitan dengan tafsir al-isyari. Kita dah faham berkaitan dengan contoh-contoh buku dan juga kitab-kitab tafsir al-isyari. Maka pelajaran untuk hari ini kita sambung untuk kita tengok lagi lebih lanjut, iaitu syarat-syarat untuk mentafsir Al-Quran. Syarat-syarat untuk mentafsir Al-Quran. Kalau kita tengok sekarang ni kan, contoh kamu dah belajar sehingga ke PhD, sehingga ke master dan sebagainya. Tapi sekiranya kamu tidak mencukup syarat untuk mentafsir Al-Quran seperti mana syarat yang telah terkandung ni, maka kamu tidak layak untuk mentafsir Al-Quran. Tapi sekiranya kamu sudah layak, kamu ada master, dan kamu memiliki apa syarat-syarat yang telah terkandung ini, maka kamu layak untuk mentafsir Al-Quran. Ini di antara syarat-syarat dia. Okay, kita tengok antara syarat-syarat yang membolehkan seseorang melakukan pentafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran adalah: yang pertama, menguasai bahasa Arab dan kaedah. Kaedahnya nahwu, saraf dan istiqaq. Maksudnya kamu mesti menguasai ilmu bahasa Arab dari sudut nahwunya, dari sudut sarafnya, dari sudut semuanya berkaitan dengan bahasa Arab, kaedah bahasa Arab. Sebab macam mana kalau kita nak tafsir Al-Quran sedangkan kita tak faham langsung bahasa Arab? Sebab itu syarat yang pertama untuk menjadi pentafsir Al-Quran, syarat dia mesti pandai dalam kaedah bahasa Arab. Yang terutamanya adalah nahwu dan juga saraf. Mesti kamu kena menguasai kaedah bahasa Arab ni. Okay. Yang kedua, menguasai ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan dan juga ilmu badi'. Maksud kata ini ilmu balaghah. Ilmu balaghah, ilmu yang di mana Allah dalam Al-Quran, Allah memberikan balaghah pada kita. Allah bagi kinayah, ilmu kepada kefahaman sesuatu ayat. Sebab dalam Al-Quran Allah ada ayat-ayat yang di mana ayat tu Allah tidak meletakkan huraian, dan juga Allah Allah memberikan perumpamaan. Maka kamu kena kuasai ilmu balaghah, ilmu kinayah. Semua ni kamu kena kuasai supaya kamu faham apa yang ayat yang dibalaghahkan oleh Allah. Ini yang kedua kamu kena kuasai. Macam ana bercakap lah. Contoh ana bercakap hari gelap, awan mendung. Okey, mana kata kita faham bahasanya itu nak hujan. Itu yang pertama. Ataupun ana bagi satu kinayah. Okey, hari ni kamu masuk dalam kelas. Okey, masuk dalam kelas dan kamu belajar, jangan menulis. Okey, jangan menulis. Itu maksudnya kena menulis lah maksudnya. Okey, kena menulis. Di kinayah ni dia memberikan perumpamaan. Contoh yang lain lebih kamu nak faham. Antum ni cerdik seperti mana kancil. Cerdiknya kamu, perumpamaan dia seperti kancil. Maka kalau kita sebut canggih kancil je, maka dia ni, kamu ni seorang yang cerdik. Kamu ni seorang yang pandai dan sebagainya.
Yang ketiga, menguasai usul fiqh, khas, am, mujmal, mufassal dan lain-lain lagi. Ini kamu kena menguasai ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh dalam Al-Quran ni banyak Allah menyembunyikan maksud yang tersurat, maksud yang tersirat, dan juga dalam Al-Quran juga ada maksud yang tersurat, dan juga dalam Al-Quran ada ayat yang mujmal, ayat yang samar-samar, dan juga dalam Al-Quran juga ada yang mufassal dan juga yang lain-lain. Mufassal ni adalah penutup atau pemisah di antara surah, di antara surah dan juga bismillah, dan juga bismillah. Ini dalam Al-Quran mesti ada. Sebab tu kamu kena menguasai ilmu usulul fiqh. Usulul fiqh, kamu kena tahu apa ayat khusus, apa ayat am, dan juga ayat mujmal yang mufassal, apa ayat tersurat, apa dan juga ayat yang tersirat di dalam Al-Quran. Okey, ini yang ketiga. Yang keempat, kamu kena mahir dalam ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzul, contohnya surah An-Nas dan surah An-Nas, Al-Falaq. Kamu kena menguasai apa sebab nuzul bagi surah ini. Buka je Al-Quran, tengok dia ayat ni, ini ada sebab nuzul dia, sebab penurunan bagi ayat ni. Maka kamu kena kuasai ilmu ini. Okay. Yang kelima, menguasai nasikh dan mansukh. Yang keenam, mahir dalam ilmu qiraat. Ilmu qiraat ni macam-macam lah. Ilmu yang di mana kalau kamu nanti kamu belajar, kamu nak sambung dalam diploma tahfiz ataupun ijazah Al-Quran, kamu akan belajar berkaitan dengan ilmu qiraat. Qiraat ni banyak lah, macam-macam riwayat kita boleh baca. Kamu kena kuasai bacaan-bacaan dalam qiraat. Dan juga kamu kena mahir dalam ulumul hadis. Ulumul hadis ataupun lebih dikenali sebagai mustalahul hadis. Kamu tahu hadis maudhu', kamu tahu hadis mauquf, kamu tahu hadis mursal, kamu tahu hadis marfu', kamu tahu sanad, kamu tahu isnad, kamu tahu musnad, kamu tahu musnid, kamu tahu matan, kamu tahu rawi. Ini kamu kena kuasai di dalam bidang ulumul hadis. Maka inilah syarat-syarat yang terutama untuk menjadi seorang pentafsir Al-Quran. Kalau kamu tak ada syarat-syarat, 6 syarat ni yang diberikan, 7 syarat ni yang diberikan kepada kita, maka kita sebenarnya tak layak untuk mentafsir Al-Quran. Untuk mentafsir Al-Quran. Okey, tengok muka surat 110. Metodologi penulisan dan latar belakang penulis kitab Tafsir Al-Azhar. Kalau kamu jumpa kitab, nama satu kitab Tafsir Al-Azhar, maka inilah latar belakang dia, latar belakang penulis dia. Okey. Latar belakang penulis, nama Abdul Malik bin Abdul Karim Ibnu Umar Ibnu Abdullah Saleh. Hamka merupakan singkatan bagi Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Tarikh lahir 14 Muharram 1326 Hijrah bersamaan dengan 17 Februari 1908 Masihi. Tempat lahir dekat mana? Sungai Batang, meninjau Sumatera Barat. Meninggal dunia 22 Ramadan 1410 Hijrah 24 Julai 1981 Masihi di Jakarta Selatan. Okey, kita tengok latar belakang pendidikan dia. Hamka ataupun Hamka, latar belakang pendidikan, mendapat asas pendidikan keagamaan daripada keluarga dan pelajari ilmu agama para ilmuwan seperti Syekh Ibrahim Musa di Parabik Bukit Tinggi, Haji Fakhruddin, Syekh Ahmad Rashid, Sultan Mansur dan ramai lagi. Okay, beliau memperolehi gelaran honoris causa dari Universiti Al-Azhar pada tahun 1955, kemudian diikuti pada tahun 1974 dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan gelaran yang sama. Beliau juga memperoleh gelaran Prosium dari Universiti Prof. Dr. Mustaupu, Jakarta, Indonesia. Okey. Karya penulisan Tafsir Al-Azhar jilid 1 hingga 10, Tasawuf Muhyiddin, pelajaran agama Islam, pandangan hidup Muslim. Yang keempat, keadilan sosial dalam Islam. Ini dia punya karya penulisan lah, kitab-kitab dia. Okey, metodologi penulisan
Profesor Hamka melakukan pentafsiran dalam tafsir Al-Azhar dengan menggabungkan tafsir bil maksur dan juga tafsir bil ra'yi. Beliau turut menggunakan metodologi sejarah, antropologi dan sosiologi sebagai sumber pentafsiran untuk memperkaya tafsirnya. Profesor Hamka memilih untuk mengikut corak adab ijtimai, iaitu sastra budaya kemasyarakatan, kerana corak tersebut menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat serta usaha bagi menangani masalah-masalah yang dihadapi mereka dengan mengemukakan dalam bahasa yang mudah difaham. Corak tersebut juga lebih menonjol berbanding aspek lain seperti bahasa, fiqh, teknologi, falsafah, tasawuf dan ilmu pengetahuan dalam tafsir Al-Azhar. Ini latar belakang metodologi penulisan kitab tafsir Al-Azhar. Kita tengok metodologi penulisan dan latar belakang tafsir At-Tabari. Tafsir Al-Tabari. Latar belakang penulisan: nama Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, dikenali sebagai Imam Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Mu'arrikh ahli tarikh Muhammad ibn Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib Abu Ja'far At-Tabari. Tarikh lahir tahun 224 Hijrah, 839 Masihi. Tempat lahir Tabaristan. Meninggal dunia tahun 310 Hijrah bersamaan dengan 932 Masihi di Baghdad. Karya penulisan: Al-Faslu Bainal Qira'at, Jami'ul Bayan an Ta'wili Al-Quran, Tahzib Al-Athar, Fadaili Abi Bakr wa Umar, Tarikh At-Tabari, Tarikh Al-Umam wal-Muluk, Al-Ikhtilaf Ulama Al-Amsar fi Ahkam Syara'i' Al-Islamiyah. Latar belakang pendidikan: Imam Tabari ini mula merantau ke Mesir. Yang pertama dia pergi ke Mesir, Syam dan juga Iraq. Syam ni Jordan lah, dan juga Iraq di mana Baghdad, untuk menuntut ilmu pengetahuan sejak berusia 12 tahun lagi. Nampak, 12 tahun dah pergi menuntut ilmu, dan telah memula menghafaz Al-Quran seawal usia 7 tahun. Allah, hebat. Imam Tabari pernah berguru dengan beberapa orang ulama di beberapa tempat, antaranya ialah Muhammad bin Hamid Ar-Razi dan ulama-ulama hadis yang terkenal dari Ra'yu, Muhammad bin Al-Mu'alla dan Muhammad bin Bashar di Basrah, Hana bin Saryu dan Abu Kirib, Muhammad bin Ala Al-Hamdani di Kufah, dan Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah di Mesir. Metodologi penulisan tafsir ini menggunakan bentuk tafsir bil ma'sur. Beza dengan tafsir Al-Azhar tadi. Dia guna Al-Azhar tadi tafsir bil ra'yi dan juga tafsir bil ma'sur. Tapi yang ni dia menggunakan tafsir bil ma'sur sahaja. Tafsir bil ma'sur. Beliau amat teliti dalam membahaskan suatu ayat dan menjauhkan diri daripada syubhah. Tafsir ini terangkan dengan perkataan-perkataan daripada ulama salaf dengan sanad yang kuat dan tidak mempunyai sebarang riwayat daripada orang bisyak seperti Muqatil bin Bakir dan Al-Kalbi. Kisah-kisah Israiliyat juga dimasukkan dalam tafsir dengan pilihan yang sangat berhati-hati. Hukum-hukum fiqh turut dibicarakan dengan mengambil pelbagai pandangan daripada pelbagai aliran mazhab, kemudian mengemukakan pandangan-pandangan sendiri, pendapat-pendapat sendiri sebagai pendapat yang dipilih dan kuat. Tafsir At-Tabari membincangkan persoalan-persoalan kaitan akidah yang kebanyakannya menyokong pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah dan mencegah pendapat beberapa aliran mazhab Ahlul Kalam, terutama daripada golongan Mu'tazilah. Ini dia punya metodologi penulisan dia. Tengok metodologi penulisan dan latar belakang tafsir Ruhul Ma'ani. Ruhul Ma'ani. Latar belakang, nama Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi Shihabuddin Abu Al-Thanai. Tarikh lahir tahun 1217 Hijrah. Tempat lahir Al-Karkh, Iraq. Meninggal dunia tahun 1270 Hijrah di Baghdad. Karya penulisan: Daqaiqu At-Tafsir, Ghuraibu Al-Ikhtirab, Nashwatun Mudam
fi audi ila daris salam nafahatut qudsiyatu fil mabahis al-imamiyah ruhul ma'ani fi tafsir al-Quran al-azim was-sab'a al-masani. Metodologi penulisan tafsir ini mempunyai 15 jilid menjelaskan perkaitan antara ayat dengan ayat, surah dengan surah, asbab nuzul dan menguatkan penjelasan tafsir dengan syair. Tafsir ini lebih cenderung terhadap ahli sunnah wal jamaah dan menolak pendapat-pendapat daripada golongan Mu'tazilah dan Syiah. Dia lebih kepada ahli sunnah wal jamaah. Imam Al-Alusi banyak membicarakan tentang ilmu cakrawala, falka, perbincangan yang luas mengenai tata bahasa dan memperincikan tentang mazhab-mazhab fiqh serta dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum. Imam Al-Alusi banyak menggunakan bentuk tafsir al-isyari sehinggakan sebahagian para pengkaji dan ulama mengkategorikannya sebagai tafsir al-isyari. Kisah-kisah berkaitan al-Israiliyat tidak dimasukkan dan telah ditolak dengan tegas oleh Imam Al-Alusi. Tafsir ini turut menjelaskan banyak perkara seperti perbezaan antara tafsir dan takwil, kerana sebahagian ulama menyatakan bahawa pengertian takwil dan tafsir adalah sama, manakala sebahagian ulama yang lain pula membezakannya. Ini dia punya metodologi penulisan dia. Okey, dia punya latar belakang penulisan dia. Latar belakang pendidikan, Al-Imam langsung menuntut di madrasah buah madrasah sejak umur 13 tahun. Beliau mempelajari ilmu agama dari ramai ulama yang terulung, termasuklah daripada ayahnya dan juga ulama-ulama seperti Syekh Ali As-Suwaidi dan Syekh Khalid An-Naqsyabandi. Kegigihan Imam Al-Alusi dalam mempelajari ilmu pengetahuan telah menyebabkan beliau muncul sebagai tokoh ulama yang ternama di Iraq. Ini dipanggil Syekh Imam Al-Alusi. Imam Al-Alusi. Okay, ini semua latar belakang kitab lah, metodologi penulisan dan latar belakang tafsir Al-Jalalain. Ini juga ini menceritakan latar belakang tafsir Al-Jalalain. Nah, antum boleh baca lah dari sudut sama je latar belakang dia, metodologi dia, karya penulisan, latar belakang pendidikan, latar belakang penulisan, karya penulisan, latar belakang pendidikan, itu semua sama sahaja macam yang tadi, tapi perlu kepada membaca lah supaya antum boleh faham tentang latar belakang setiap penulis-penulis kitab. Okay, kita tengok muka surat 116, usaha-usaha dan tindakan untuk menggunakan ilmu tafsir sebagai panduan dalam memahami. Apa usaha kita? Apa tindakan kita untuk menggunakan ilmu tafsir dalam kehidupan kita? Dari sudut individu, membaca buku-buku tafsir yang muktabar. Yang muktabar ni maksudnya buku-buku yang tafsir yang terulung lah. Contoh tafsir Jalalain, tafsir Al-Alusi, Al-Tabari, kan, Al-Azhar. Banyak lagi tafsir lah, Ibnu Katsir. Banyak lagi tafsir yang muktabar. Yang kedua, menghadiri kuliah pengajian tafsir yang diadakan di surau atau masjid. Maka usaha kita untuk menggunakan ilmu tafsir yang kedua, yang pertama baca, yang kedua kita kena menghadiri majlis ilmu yang mengajar berkaitan dengan tafsir. Yang ketiga, meneliti, mengamati dan mengkaji secara terperinci dan lebih mendalam di samping merujuk kepada hadis untuk memahami suatu maksud atau tafsiran Al-Quran. Yang ketiga, kita kena teliti macam mana untuk usaha-usaha untuk menggunakan ilmu tafsir ni. Kena teliti, kena mengkaji ataupun rujuk-rujuk. Kita mencari rujukan dengan siapa-siapa yang pakar berkaitan dengan hadis Rasulullah, ataupun kita rujuk sekiranya kita sudah pakar, sudah menguasai ilmu hadis, kita boleh rujuk hadis berkaitan tafsir yang kita hendak tafsir itu tadi. Yang keempat, membaca buku-buku metodologi tafsiran Al-Quran yang sahih. Macam yang tadi itulah metodologi kitab yang sahih, jelas pengarang dia, jelas dia punya pendidikan, latar belakang pendidikan dia, jelas dia punya karya kitab-kitab dia. Maka kita boleh ambil sebagai usaha untuk menggunakan ilmu tafsir. Masyarakat, di sudut masyarakat, memperbanyakkan lagi penganjuran seminar tafsir Al-Quran. Kita tengok dalam masyarakat banyak
seminar-seminar yang kita boleh hadir di masjid, kadang-kadang buat seminar ilmu tafsir kan. Banyak. Yang kedua, budayakan pengajian talaki buku tafsir. Maksud kata kamu kena budayakan dari sudut masyarakat tu, mereka kena mengelolakan satu talaki buku tafsir. Panggillah siapa-siapa asatizah ataupun ustaz-ustazah yang boleh mengajar tafsir, maka kita boleh talaki, masyarakat ni boleh talaki dengan asatizah tersebut. Yang keempat, yang ketiga, menganjurkan program-program ilmiah. Ni menganjurkan program ilmiah dari peringkat masjid, taman, kampung dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan saluran media massa. Media massa, contoh dalam Facebook sekarang ni banyak dah asatizah buat pengajian dalam Facebook secara online. Dari sudut negara, mempergiatkan lagi usaha-usaha melakukan penerjemahan buku tafsir yang muktabar dalam bahasa Melayu. Mana kata dalam sudut kerajaan ni, sudut negara ni, kena banyak lagi membuat pentafsiran kitab-kitab yang muktabar ke dalam bahasa Melayu supaya kita ni boleh membaca. Yang kedua, mengambil tindakan undang-undang terhadap individu atau golongan yang menyeleweng dalam melakukan pentafsiran. Mana kata kerajaan ni dia kena ambil tindakan kepada golongan ataupun asatizah yang melakukan penyelewengan pentafsiran yang sembrono, hantam kromo dan sebagainya, bagi menjaga apa? Menjaga kesucian ayat Al-Quran. Ni pihak kerajaan kena ambil tindakan. Memperketatkan lagi undang-undang bagi membendung golongan liberalism daripada menyeleweng dalam melakukan tafsiran, maka kena ketatkan lagi lah. Kena buat banyak siasatan untuk menyiasat bagi golongan-golongan liberalism ni dalam mentafsir Al-Quran. Banyaklah ni golongan liberal kan, mengadakan pertemuan bersama tokoh-tokoh tafsir peringkat ASEAN bagi melahirkan kerajaan dia kena membuat perjumpaan tokoh-tokoh ilmuwan tafsir kan di peringkat Asia. Ramai di Malaysia ni, ramai pakar-pakar ilmu tafsir di Malaysia, bahkan di Pulau Pinang pun ramai, di Kedah pun ramai, apatah lagi di peringkat Asia lagilah ramai yang menguasai dalam bidang ilmu tafsir. Jadi habislah kita tajuk berkaitan dengan ilmu tafsir di bawah bidang ke-13 iaitu ulumul Quran. Jadi harap antum faham dengan huraian ni. Antum boleh buat nota, sebab soalan akan tanya tahun ni, macam trial baru ni soalan yang abang-abang kamu jawab, ada soalan metodologi penulisan latar belakang kitab-kitab ni, ada soalan dia minta nama, dia minta pengajian, dia minta karya, dia minta nama-nama kitab penulis tersebut. Jangan kamu kata tak ada soalan yang macam ni dah, ada. Dia tak tanyalah semua, dia hanya tanya apakah karya bagi kitab, apakah karya bagi Imam Hamka, maka kita jawablah tafsir Al-Azhar jilid 1 hingga 10, apa lagi dia punya karya, latar belakang dan sebagainya. Jadi anda harap antum faham dan banyak buat nota, banyak buat pembacaan supaya kita mudah untuk lebih memahami berkaitan dengan ilmu tafsir. Jadi cukup sekadar tu. Qul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.